Anyways guys, sekali lagi boleh tak kita berikan satu tepukan yang cukup gemuruh buat kelas Rampas Cintaku. Okay, hello everyone, selamat datang, welcome on stage here today, and thank you so much for taking your time to be with us here today juga. And of course, just untuk pengetahuan anda, our media has watched 60 minutes of preview just now. They loved it, so far by far they said they loved it, they enjoyed it. Korang enjoy tak? Perfect. So of course, sebelah saya adalah Ijam Muhammad, director untuk Rampas Cintaku, and of course we're moving to Adi Muhammad. We of course have Erin Abdullah as well with us here today, and not to forget we have Zara Hussein, and of course Pasha Sandas here, and our protagonist, protagonist lah kan? Protagonist kita, saya babak nak tanya pasal babak-babak ni, pening sikit. Kita juga ada of course Afiq, bersama kita Afiq Shazwan, and last but not least Aidil Aziz here today. Okay, once more time, let's make some noise for the class today. Thank you so much guys. So, kerja saya hari ini mudah aja. Saya akan tanya anda satu soalan saja each, because media nak bantu korang dengan banyak lagi soalan. Alright? So for now, we're just going to start one by one. So, as we've seen earlier from the preview tadi, memang ramai yang suka tengok the show, entire show. It was really fun. Okay, maybe kita nak dapat first soalan daripada director. Any inputs that you nak put, nak ceritakan lebih lanjut tentang cerita kita, but not too much spoilers ya today. And then maybe nak ceritakan why the cast that we picked here today, like this now. So director, do you want to take this first question here today? Jadi membuka soalan kita pada hari ini guys. Tak ada idea? Okay, tak apa. Kita berikan director kita idea nanti. But in the meantime, apa kata kita get to know you guys and what your pengalaman sepanjang shooting bersama dengan cast yang lain. Of course, from Rampas Cintaku. Saya tengokkan saya punya skrip ni, memang terus first thing nak tanya, first person nak tanya Pasha Sanda dulu. Okay, so saya tak dapat lari daripada skrip saya pada hari ini. Jadi kita nak pergi terus to the first question of the day. So kat sini dia kata, okay, ni adalah kali pertama kita melihat Pasha bermain watak yang torn between her values and temptations, which is the first I think that we've seen so far. Jadi, how was your experience taking on the role as Datin Safia? Apakah cabaran yang dilalui Pasha Sanda? Thank you so much. First of all, thank you to all medias. Thank you for coming today. Thank you to ICE for the opportunity. Thank you MIG kerana memilih saya, iaitu Datuk David dan juga Datin Jane. I enjoyed my character so much. I enjoyed Datin Safia, and this is actually my first time playing Datin Safia role. It's different from other character. Dia memang lain, dan I suka character ni sebab satu, dia menunjukkan wanita yang curang, bukan lelaki. Kalau klise, lelaki curang, lelaki ada isteri dua. Tapi ini tak, ini isteri yang curang kerana dia revenge terhadap suaminya yang juga berlaku curang. So it's different. So lagi satu yang saya suka dekat karakter saya ni sebab dia saya boleh berkarya lebih lagi sebab tiada sekatan. Maksudnya sekatan ni kurang sikit, dan kita boleh bebas berkarya, itu best. Dan yang best juga because cast kat sini semuanya macam family. So kita boleh macam discuss apa yang kita patut buat untuk karakter ni. Even husband saya pun berlakon dalam cerita ni. So macam kita banyak berbincang, even dengan pengarah. So kita boleh macam macam kita nak buat sini boleh cantik. So kita boleh macam buat benda tu dengan kita rasa macam suka, fun dan enjoy. Sebab tu I love sangat my karakter dalam cerita ni, and I hope the viewers and penonton actually akan enjoy dengan cerita Rampas Cintaku ni. Thank you. Thank you Pasha. And actually masa kita tengok tadi, the way you portrayed emosi, berbagai jenis emosi that was portrayed, and we were like, whoa, okay, this part macam intense kan part ni kan, and then macam cool sikit and everything. So we really enjoyed the effort that you placed for this kan. Terima kasih banyak. Thank you. Okay, so moving on. Okay, this one terus kita ke watak Rizal, okay, Afiq Shazwan pada hari ni. Okay. So soalan dia, okay, bolehlah. Rizal gets tempted into sugar baby lifestyle to pay his family debt, bayar hutang keluarga. Jadi, do you think Rizal ni dia membuat langkah yang baik ataupun tidak? Dan apakah yang Afiq akan buat kalau Afiq berada di tempat Rizal? Afiq? Afiq atau Rizal? Afiq. Afiq akan buat apa kalau dekat tempat Rizal tu?
Kalau saya di tempat yang kalau siapa tak nak Datin Safia. Tapi ya, kalau sebenarnya itu adalah tindakan yang salah. Sebenarnya kita nak tunjuk kepada remaja di luar sana, sebenarnya jangan ambil jalan singkat untuk menyelesaikan apa-apa jua masalah. Dan lagi satu, banyak sebenarnya remaja di luar sana, mereka dah ada punca rezeki, tapi mereka mengejar kemewahan. Jadi bila mereka mengejar kemewahan, itu yang mereka menjadi buta. Dan benda-benda yang easy money bagi mereka, diorang tak nampak di mana pros and cons, yang mana baik, yang mana buruk. Mereka hanya nampak baik, tetapi sebenarnya di belakang tu ada benda buruk yang menanti mereka. Jadi kalau saya menjadi Rizal, saya rasa memang saya dah tahu, sebab saya bukannya betul-betul kampung. Tapi kalau Rizal ni memang dia daripada kampung, dia pure, jadi dia memang belajar sikit demi sedikit, sebab dia tak nampak di mana sisi buruknya untuk menjadi sugar baby, ataupun mak kata Baidi jigolo-jigolo. Itu lah kesian tengok juga tak apa. Okay, that's a good answer. I think kita nak reflect balik kepada current generation, and this is also a norm orang kata sekarang ni, because ada juga percentage yang kita lihat people ataupun generation yang younger generation take the opportunity untuk buat benda-benda yang tak senonoh untuk mendapatkan kekayaan. This is something of a norm lah, kita cakap norm lah, tapi something yang gejala yang tak sihat lah kita sebutkan ya. Okay, so ini soalan tu okay juga kan. Tanya pasal karakter terus. Okay, tapi we're talking about character, kita dapat tadi a glimpse juga. Saat ex-boyfriend bertemu dengan Atin tadi. Jadi kita tanya sikit sikit. Apa perasaan bekerja sebelah isteri, samping isteri, tapi jadi toxic ex-boyfriend kat dalam tu? And then of course, since we're doing it professionally kan, tapi nak tahu juga apa perasaan Aidil sewaktu berlakon dengan Fasha untuk scene-scene yang ada contohlah toxic boyfriend tadi nampak tadi. Okay, first of all saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Thank you. Okay, sebenarnya perasaan saya dapat berlakon dengan isteri saya, sebenarnya saya sangat happy. Sangat happy sebab kita orang dapat bekerja dalam satu set. Okay, sebab bukan senang kita orang nak bekerja sekali. Walaupun dalam cerita Rampas Cintaku ini, dia bukannya wife saya, dia wife Abang Zarul. Dah lah wife Abang Zarul, girlfriend Afiq. But it's okay, kita professional. Okay, dalam set dia adalah Datin Safia dan saya adalah Syarul as a gigolo, senior gigolo. Okay, habis set dia adalah my wife, tak ada siapa-siapa boleh bawa balik, she's mine. Okay, so cuma saya sebenarnya sangat seronok dapat berlakon dengan dia sebab dia sangat bagus. Jadi saya punya watak dia pun sangat mencabar. Gigolo tak pernah dalam drama dekat TV Malaysia ni cerita pasal gigolo. So saya dapat watak tu dan saya sangat enjoy. Terima kasih kepada director, producer yang percaya pada saya untuk bawa watak ni, Syarul, yang sangat gigolo dan jahat sikit lah. So saya bersyukur sebab dapat sparring partner saya adalah my wife. Jadi kita orang chemistry sangat kuat. Saya tahu masa bila dia nak bagi, saya nak kena sambut. Walaupun scene-scene yang dia dengan Afiq yang buat saya jealous kadang-kadang, but it's okay. Yang penting scene tu sampai kepada penonton, sampai kepada kita orang sendiri sebagai pelakon. Dan Alhamdulillah, so far saya mengharapkan cerita ni akan menjadi satu cerita yang fenomena dalam Malaysia, insyaAllah. Thank you so much. And kita nak bagi tahu juga thank you so much for being honest to us, jujur. Jelas dengan saya, okay, belakang cerita nanti. Baik, okay. Dan that's what we call professionalism, betul tak? You know, at the same time, I think portraying that character is not easy, especially in that scenario as well. Melihat Fasha as Datin and then dengan other cast as well. I think it's a very tough scenario, but both of you pull it through superbly well after we watch. And that was just the preview yang kita tengok, not the entire drama yet. And we're looking forward sangat-sangat tengok how the characters develop nanti later on. Thank you so much. Okay, so since we're talking about Zarul, okay, dari Datuk yang curang tadi, dia memang ada keluar terpapar banyak sikit lah dengan curang yang part tu. So, jadi Datuk Jeffrey showers Datin Safia, ya tadi kita nampak sikit-sikit dia bagi bunga, sikit-sikit belanja makan, you know, tapi nak angkat phone tak nak angkat, okay? Itulah yang agak kita rasa things like this, you know, ada juga jadi kat dalam dunia ni. Actually banyak komen juga jadi benda-benda macam ni kan. So, tapi soalannya ni saya pun tak tahu siapa dia bagi ni. Dia tanya dekat Zarul, okay,
macam mana nak what's the secret, apakah rahsia untuk membahagiakan isteri? Sorry lah, sebab out of context sikit. Okay, silakan. Okay. Membahagiakan isteri. Rahsia membahagiakan isteri. Rahsia Soalnya membahagiakan isteri, karakter jangan curang lah. Jangan curang je. Itu saja. Pada saya, bukan ini bukan tips saya, tapi is generally seorang wanita tidak ingin dicurangi. Betul tak? Kita banyak wanita di sini. Betul ke tidak? Betul tak? Itu saja. Ada lain tak? Betul. Kalau tak boleh curang, bahagilah sentiasa ya. Tapi setan nak juga barang-barang juga, betul kan? Jadi soalan ni memang cukup pendek kat situ. Kita dah tanya pasal karakter Zarul, tapi sebab kita dah dapat glimpse tadi kan, tentang curang itu sentiasa bawa padah kepada benda-benda yang lain. Everything else is coming. Awak curang kat sini, dah wife pula curang. Curang wife pergi kat sini pula. Dah cari sugar baby, dah kena ambil Afiq Rizal kan. Okay, so thank you for the answer. Okay, itulah tip yang pertama. Tapi kita akan terus ke Erin. Okay, Erin, so it's a very interesting one yang kita lihat sini. Tanpa memberikan apa-apa spoiler ataupun teaser kepada mereka kat sini, boleh tak share sedikit, okay, apakah antara scene favourite Erin dekat dalam show ni? Hai semua. Bagi saya, semua scene yang saya berlakon dalam Rampas Cintaku ni adalah scene favourite saya. Tapi yang saya nak highlight kat sini paling kelakar lah, yang paling kelakar is masa saya kena ada scene dengan Abang Zarul. Saya akan berada dalam bathtub, tapi bathtub tu sangat-sangat panas. Tapi saya terpaksa teruskan juga shoot sebab dah check, tapi macam kita semua dah nak roll kan. So I just keep going, and then I cakap relax, sebab I dah start nak rasa pitam, my body is sweating. Yes. Rare case tu, sweating in the bathtub. Yeah, sweating in the bathtub. So I keep going, and then teruskan sampailah habis first roll tu. I bagi tahu semua, I cakap I nak rest dulu sebab badan I dah penat, dah menggigil kat situ kan. And then kita take time, but that is one of the favourite scene jugalah, sebab from that I dapat Moment tu lah, sampai experience sikit rasa hitam dekat dalam bathtub sambil berpeluh. Okay, and sepanjang tu korang tahu Abang Hijam dia gelak aja daripada Abang Hijam tambahkan sikit kan, sebab dia director. Dia lagi tahu apa jadi dalam tu kan. So thank you so much for sharing that moment. And actually sebab Erin the character is still a secret lagi kepada mereka. Sebab banyak karakter kat sini yang banyak yang reveal is the others. Erin punya dia a bit secretive. So banyak yang masih tak apa, kenapa, apa, siapa, that kind of thing. So kita tanya apakah scene dia. So kalau nak tahu scene apa, nantilah kita get into the movie and the drama, so that you guys can know even better. Okay, last one on this karakter kita ada hari ni. Okay, kita ada karakter nama Ashraf yang dibawa oleh Hadi Muhammad. So Adi, your character Ashraf ni dia kompleks, agak kompleks lah orangnya. Sebab kita nampak tadi pun macam ush, dahsyat kat budak ni kan, sikit paksa sikit Rizal buat itu pun. Tak ada bro, kita kena enjoy. Itu dia tagline dia, boleh tahan budak ni kan. Tapi memang betul, I feel that. So dia driven by greed and ambition kan, nak jadi kaya kan, to live a luxurious life. Jadi apa pendapat Adi tentang Ashraf? What do you think? Okay, hi. Terima kasih untuk semua yang datang. And then untuk pendapat saya untuk watak Ashraf, kalau macam Eddie personally boleh describe Ashraf with one word, is gentleman. Because Eddie create Ashraf ni kind of, dia seorang yang sangat protective, but somehow dia fun. Dia just nak jaga kawan dia Riza. That's all. Itu dah. Dapat. Dan ada juga punya soft part about character. So personally kita tak nampak lagi part-part tu. Kita feel dia punya enjoy tarik, kita enjoy, okay, buat benda ni dah jadi benda lain pula kan. That's quite a take. At least kan kita dapat bayangkan sikit lah apa yang kita can expect from the character upcoming later. Okay, sekarang back to Abang Hijam. Dah fikir dah panjang tadi, soalan-soalan kita dah sampai, dah habis takah semua.
No comment lagi. Allah, no comment. Kita bersiap sedia dengan soalan-soalan daripada media. So I hope that you guys are ready because we're going to open the floor for questions, and then saya nak pesan kepada rakan-rakan media semua pada ketika ini, we are giving you all the time you need to ask. That means tanyalah sebanyak mana yang boleh, because this is the only time you can ask them for questions. Okay? So make sure ambil peluang ini untuk tanya soalan apa-apa pun. Cause I hope that the questions are relevant to you. Okay, kalau tak boleh jawab, bak kata baik je lah. No comment. Okay, so kita move on terus. I mean, media, you can now feel free to ask any question, but make sure to bagi tahu nak tanya siapa ya. So of course the whole time for is we have our cast on board. Alright, jadi kita bagi microphone di tengah. Okay, favorite ni, ada dengar soalan ni? Hai, saya Iki daripada Expo Gempa. So nak tanya kepada pengarah dulu. Okay, bila kita tengok untuk first episode pun, kita dah ada satu bapak yang panas. Dan kita pun tahu jalan cerita ni pun mengisahkan sugar baby, sugar mommy, gigolo semua kan. So biasalah netizen Malaysia bila dah tengok benda yang akan menggunakan kecaman tu, diorang akan katakan lah. So mungkin dari pihak pengarah sendiri boleh komen macam mana jalan cerita ni kira ada bawa panas semua tu kan. Okay, untuk soalan kedua pula untuk para pelakon-pelakon, mungkin cabaran untuk masing-masing nak membawa watak gigolo, sugar mommy, sugar daddy kan, nak mixkan. Okay, itu saja, terima kasih. Okay, saya jawab soalan pertama dulu Okay, soalan pertama, okay, kita dah sedia maklum netizen memang akan apa-apa cerita pun mesti akan ada komen sana sini. So untuk cerita ni pada saya tidaklah keterlaluan apa yang saya cuba tunjukkan kan. Semua dia berlapik jugalah, adalah. So saya lebih kepada camera trick, tidaklah ada benda becus betul-betul kan. Jadi logiknya saya tak adalah rasa nervous atau takut sangat dengan kecaman tu, sebab kita sekarang ni macam-macam cara ada untuk kita portraykan sesuatu benda. So pada saya tak ada dah isu lapar macam XX sangat pun. Itulah adegan panas itu is a kehendak naskah tu sendiri, dan kita cuba memberi memportraykan benda yang ada pengajaran di sebaliknya. So saya rasa tak akan jadi isu sangat pun. Okay, so takkan jadi isu sangat ya, sebab punya scene dia terkawal. Bak kata of course earlier kan Tio dah mention regarding this kan. Ini kalau dia boleh dia nak ring dia apa ataupun 13 je. So I think that is manageable lah in a sense. Okay, so the second question is the cabaran. Anyone want to take this question? Cabaran. Thank you so much Ikin. I duluan first sebab I dah bersedia dengan jawapan ni. Thank you so much Ikin for coming. Thank you for your support. Okay, di dalam set penggambaran saya adalah Nadia Safia. Tapi apabila keluar, bila director cakap rap, saya adalah isteri kepada suami tercinta iaitu Adi Aziz. Jadi saya mengikut permintaan naskah skrip tersebut, dan setiap apa yang kita buat pasti ada batasan, dan satu ada pengajaran, dan pada saya kita harus bersikap profesional. Kita respect each other. Macam Abang Zaru pun ada wife, saya adalah isteri, yang ni pun mungkin boyfriend, siapa tak tahu kan. So semua kita minta permission dulu with each other. So Alhamdulillah semuanya ada batasan. So saya yakin penonton akan lebih memahami. Thank you. Okay. Okay. Macam of course lah cabaran, saya tak pernah jadi gigolo kan. Tapi banyak benda yang saya belajar lah, dan apa yang menariknya, cerita ni memang cerita pasal macam mana develop seorang sugar baby. So dia ada colour daripada watak Rizal ni yang betul-betul innocent, daripada kampung, tak tahu apa-apa, macam mana nak buat tu, macam nak buat ni. Dan lama-kelamaan dia dah jadi macam dia dah biasa duduk di bandar. Dan ada juga benda yang macam saya tanya dulu Abang Aidin, bang, macam mana nak buat scene ni? Ada, mungkin tak tahu benda tu dah tayang ke belum. Macam mana nak buat kan? Kita lelaki, jadi benda ni macam mana kita nak sampaikan kepada penonton yang benda ni boleh diorang faham, nampak real ke tidak.
Jadi banyak benda yang saya belajar. Cabaran itu satulah memang mencabar bagi saya. Benda yang memudahkan adalah rakan-rakan kerja lah, yang banyak membantu. Kemudian bila kita takut nak masuk set, director pun macam jangan risau, ada benda yang kita boleh selamatkan. Lebih-lebih lagi mungkin tak adalah nak spoiler, tapi ada juga scene yang menakutkan juga bagi saya. Tapi disebabkan bekerja dengan Kak Fasha Sanda, mudah, semuanya jadi mudah. Sebab yalah, macam Kak Fasha cakap, di luar set macam kakak dengan adik, tapi bila dalam set kita orang kena bercinta. Jadi kena orang kata switch mode tu kena sentiasa ada lah antara kita orang. Itu dia. Terima kasih. Wadi jawab. Dia dah tanya ni tak? Bisa ni. Dia cabarannya cerita ni berbeza dengan cerita lain adalah sebabkan cerita ni agak orang cakap lebih mencabar dari segi cerita dan karakter yang kita rasanya susah nak tengok di kaca TV biasa. So cabaran pada setiap pelakon ni saya rasa lebih kurang sama. Jadi sebab tu kita ada director. Jadi director pun ada tanggungjawab dia untuk menyampaikan naskah ni kepada semua penonton supaya ada iktibar dia. Jadi kita sebagai pelakon, kita kena buat scene tu, kita kena menghayati dan menjayakan setiap scene. Sebab tu lebih kepada discussion yang lebih sedikit. Jadi mungkin kalau cerita-cerita biasa kita discuss, jadi ini agak lebih sikit. Jadi kat situ kita bagi cabaran yang lebih lah. Jadi alhamdulillah masing-masing profesional macam wife saya cakap tadi, masing-masing ada wife, ada husband, ada girlfriend, ada boyfriend. Jadi kita discuss more. Yang penting scene tu sampai, dan apa yang kami buat sebagai pelakon adalah atas dasar profesional. Itu sahaja. Lagi satu apa dia? Mak saya tak tahu tau saya lakon cerita ni. Dia tahu tajuk cerita apa ceritaku. Mak tak tahu tak apa, mak pun tahu kan. Jadi dia tak tahu dia macam cerita apa berlakon. Jadi hero, heroin, Fasha Sanda. Tak apa nanti mak tengok. Itu yang nervous. Itu yang nervous. Itu cabaran. Itu cabaran untuk saya selepas ni. Untuk buat masa syuting saya okey je. Okey, itu. Okey, jadi ada lagi yang nak share ke? Kalau tak rasa cabaran pun lebih kurang sama. Ya. Nak bawa kereta. Jangan, saya pun nak kat sini pun rasa tercabar juga. Sebab aku pergi orang tanya pasal Gulu, tanya pasal Sugar Baby, pasal awal tadi, ya kita pun takut juga kan apakah jawapan yang akan dikeluarkan kan. Tapi saya nak counter balik susah kan. Tapi memandangkan kita dah on the same page, which means professionalism comes first. And none of that has to do with them doing the scenes yang luar jakaan seperti mana yang disebutkan oleh director kita pada hari ini juga. So we're in a safe zone juga in a sense. But they all have lalu pengalaman dan juga cabaran yang lebih kurang sama, iaitu membawa karakter and of course and to lead their daily life. Macam contoh macam Afif tadi kan, balik rumah tak tahu nak cakap mak lagi, mak nak tengok lagi dan sebagainya. Okay, so at the same time saya rasa that's a good answer for all of you there. Oh, apa nak jawab? Wow, dia ada cabaran lain ni. Okey, silakan. Sebab pasal ada wife. Alright, okay. Karakter saya sebagai seorang lelaki curang, lelaki kahwin dua, lelaki ada sugar daddy, which is selalu dapatkan saya. Tidak tahu kenapa. Okay, but then karakter yang ini saya perlu nampak kena paling dibenci sekali dalam cerita ni. Saya kena nampak itu. Orang nampak saya, orang benci. Bang, ada orang tepuk Itu yang susah nak nak nampak, nak suruh muka macam ni nak dibenci. Macam tu. So, lagi satu cabaran dia, ini kali ketiga saya bersama primadonna. I should say primadonna Fasha Sanda. Because dia yang pertama saya jadi berlakon, karakter yang heavy-heavy dengan dia. Surga yang kedua, kalau you tahu. Dan ini kali ketiga. Dan cabaran dia ialah untuk nak berlakon dengan dia ni, pada saya mencabar sebenarnya. Bukan nak cakap dia, no, this is honor nak berlakon dengan Fasha Sanda. Tapi dia ni jenis yang profesional kau ya. Dia kalau tak datang set, kau tak prepare, siap. Itu Fasha Sanda. Betul. Saya dapat sikit tadi, siapa saya punya beri Fasha Sanda. Oh, aku nak kerja kuat ni. You know? Aku kena tak boleh main-main. Even though dalam bukan dengan orang lain saja, tapi dengan pasal saya ada lebih sikit lah. Lebih sikit. Tapi alhamdulillah yang this saya rasa saya puas dengan berlakon dengan untuk kali ini, to compare dengan yang lain.
Dan saya rasa feedback daripada Fasha sendiri mungkin ada beza tak? Ya Allah. Bukan, I have to be honest here. Abang Zarul punya acting yang daripada first time dia berlakon dulu, Sugar yang kedua sekarang memang totally berbeza. Yang amat sangat, dia sangat bagus, sangat natural. Ada cakap dengan dia dah, dia bagus gila untuk cerita ni. Sebab dia sangat real, dia buat, kita plan dulu dan nampak sangat perbezaan daripada dulu pun dia bagus. Tapi kali ni lagi bagus. Dan saya rasa semua cast kat sini memang bagus. Even artis-artis MIG sendiri, betul. bukan sebab nak kipas bos ke apa, tapi memang dia orang sangat-sangat talented. I cakap tu terang, I cakap you bagus lah, you so photogenic on screen, and then even Adi, Erin, dia pun bagus, semua bagus dalam cerita ni. I'll be honest most of the women kat sini memang benci dia punya karakter Datuk tu. Jadi That's how jadi dia ni. Bila keluar je, tengok tu, macam ni lelaki. Yang part ustaz pun bagi tahu suami tak boleh tipu isteri. Saya dengar dia orang tepuk tangan je. Jom. Bahaya wanita. Okay, thank you. Okay, so anything from the MIG cast, anyone wants to say anything regarding cabaran yang we heard from your scene, Erin as well. Kamu nak share apa ke? About the cabaran for Eddie, like semua dah cakap about the professionalism and Yeah. but that's the fun part being in the industry, because kita dapat role yang kita tak pernah experience before and kita dapat main watak. So it's crafted by masing-masing and benda tu fun. Kita buat based on professionalism and fun and just kerja. So that's the beauty of it, right? Being able to showcase your talents and creativity, untuk asah dan juga diberi peluang pada director untuk expand. That's one thing that makes it really amazing, kan? And you want to add on to it? Apa-apa cabaran selain daripada adik-adik Bafta? So, watak sebagai idol ini memang sangat-sangat mencabar, dan itulah yang membuatkan saya sendiri pun nak buat, sebab dari segi, ialah sebagai pendatang baru dalam industri, dia juga boleh membantu saya untuk build up my career. And then bukan watak ni je, bukan watak antagonis je yang I nak. Kita boleh mungkin watak psycho next time. So I nak pelbagai watak. So I tak nak orang highlight watak antagonis je dia. Macam tu. Yes. And we're really opening more to see you in the future as well. Many more characters. Definitely. Yeah. So director, apa cabaran? Tambah sikit. Nutup lagi sebekas kita hari ni. Of course, cabaran dia untuk cerita ni lain daripada cerita lain sebelum-sebelum yang saya buat. Of course, sebab cerita ni agak sedikit panas. Saya tak kata panas, tapi sedikit panas. Ada scene yang saya berfikir berhari-hari saya fikir untuk buat, dan lepas bincang dengan Abang Zarul. Sebenarnya Abang Zarul lah situ. Dengan Abang Zarul saya lepas bincang dengan dia macam mana nak buat ni bang. So kita discuss, macam mana nak buat. So ada scene tu yang daripada awal syuting sampai hujung syuting pun saya dapat buat sebenarnya. Sebab ialah kita menjaga sensitiviti netizen Malaysia, kan? Jadi perlulah tapisan sebelum kita orang syuting. I setuju, sebab memang kita semua bila ada babak-babak yang orang kata panas tu kan, semua akan rasa nervous. Kita akan discuss antara each other. So tapi nak buat macam mana atas kerja kan. But you guys delivered perfectly well so far. Kita belum tengok lagi the entire show, but I believe that the entire but entire audience kita hari ni akan really enjoy the show, because the first part pun they can relate each and every part tu. Oh ni macam dia lelaki, oh macam ni, nanti pergi kat club. They can relate every single thing, but there is something yang relatable dengan current situations in the world sekarang ni. And this is not something yang kita kata hide or whatsoever. This is the reality of it, kan? Kita dapat lihat. Okay, kita dah dapat cabaran daripada all the cast. If answer dia bagi tepukan sikit Dora question. Tapi kita tak habis lagi, sebab we will still giving more time for our cast to ask questions. So silakan bombard us with questions before kita call it a day today. Bombard us. Alright. So soalan seterusnya, beli ni nanti semua soalan kat dua sama je. Okay. Yes, definitely. Okay, soalan khusus untuk Ideal. So macam Ideal tadi cakap cemburu, ada perasaan. Yelah, of course lah, tipulah kalau tak ada sikit pun cemburu kan. So macam mana Ideal
pujuk diri juga, walaupun kata macam alah tak apa profesional, tapi still lah kan kena pujuk diri macam alah isteri aku berlakon dengan Afi lah macam tu. So macam mana? Pandai je cakap saya cemburu. Tadi cakap kan? Wey. Bila saya cakap cemburu? Okey lah, cemburu tanda sayang. Tak ada, macam saya cakap tadi, kita bekerja dan saya pun memang tahu yang saya seorang pelakon dan dia seorang pelakon. Cuma kali ni rezeki kami untuk berlakon bersama. Jadi sebenarnya saya tak ada masalah pun, tak ada masalah. Dan saya nak kata cemburu tu pasal mungkinlah sebab saya tak dapat watak dia. Itu je, bukannya cemburu. Alamak, kau ni bukan. It's not about negative side, it's a positive side. Tak ada masalah. Dan walaupun kalau saya rasa kalau yalah kalau saya dapat watak ni, Afiq ni, kalau saya main dengan Fasha, dia akan sedikit berbeza lah game dia sebab kita orang husband and wife in reality kan. Kalau dapat bawa dalam cerita dia akan lebih menarik. Itu pun ada juga scene kami yang agak daring sikit tapi it's okay lah, halal. Saya tak ada masalah dengan dia. Kan? Itu orang lain jealous. Ada juga scene-scene yang macam Afiq takut, Afiq macam tak tahu, bukan takut lah, Afiq macam tak tahu, tak ada idea. Dia macam nak buat ni, macam nak buat, nak cakap tak apa, nanti bila Abang Aidil datang set. Dia tanya. Satu saya cakap dia pak guru saya. Daripada Abang Aidil. Dia coach saya. So dia minta lah tips sikit untuk menampakkan dia. Ya. Maknanya cemburu daripada segi watak tu bukannya saya cemburu apa ini buat. Tidak, jangan, tak baik macam tu. Maksud Ikin tu macam cemburu. But I love my character very much. Okay? Tak ada lebih-lebih kan? Tapi saya suka ada two way ya. Dekat dalam cerita orang kata senior gigolo, dekat sini senior actor. Baguslah mengajar saya. Aduh. Okay, so kita get more questions from the media. Any other questions yang kita tanya? So kalau tak ada soalan, we're gonna wrap up. Tapi remember, this is the only time you guys can ask. Sebab malam ni kita ada juga pelbagai benda yang kita nak lakukan sebentar lagi juga. And for this time, make sure to ask now, ya. Questions, soalan-soalan. Okay, Farah dari Insta. Mungkin untuk Fasha, kalau dia tengok first episode pun, yelah seperti kita tahu kan, adalah beberapa babak yang daring. Dan seperti yang kata director pun, ia tidak keterlaluan. Tapi kita tak tahu kecaman, apa kata orang selepas ini pasti akan berlaku. So Fasha sendiri, betul. So Fasha sendiri, adakah dari awal pembabitan untuk drama ini dah bersedia melihat skrip semua, dah bersedia untuk menerima respon daripada orang ramai penonton? Terima kasih. Thank you, Amsta. Okay, saya memandang dari sudut positif. Masa saya mula-mula dapat skrip ni, saya macam, oh wow, new character, new role, tapi different from other character yang I pernah bawa. I memandang dari sudut yang berbeza, iaitu I nampak walaupun ada bab-bab daring, tapi saya lebih pentingkan pengajaran yang ada dalam cerita ni. So kita nak tengok dari sisi yang berbeza. Saya tahu JNM, Jabatan Netizen Malaysia, akan menjalankan tugas mereka. Tetapi saya tak kisah sebab saya hanya bertugas dan menjayakan karakter tersebut di atas permintaan naskah dan juga untuk menampakkan benda tu adalah real. Tak nak nampak macam tipu. Sebab benda tu betul-betul berlaku dalam dunia. Benda tu memang wujud. Tapi cuma kita tak dapat nak tunjuk sangat. Tapi kali ni kita dapat tunjuk dan kita juga ada pengajaran di hujungnya. Moral. Saya tak pernah puas dengan apa yang saya untuk karakter tu. To be honest, saya selalu melihat kelemahan diri saya dalam acting dan sebagainya. Saya selalu nak cari kat mana kurang tu. Tapi untuk karakter ni, saya selalu bincang dengan pengarah. Saya kata, tu best pasal pengarah ni, compliment to my director. Sebab dia selalu memberi saya kebebasan untuk berkarya. So dia ada pandangan dia sendiri, saya ada pandangan saya sendiri, dan kita akan selalu jumpa halfway, tengah-tengah.
So saya ada pendapat macam ni, director ada pendapat macam ni, dan kita akan berbincang. Dan mungkin saya tak pernah puas dengan scene yang saya buat. Oh, patutnya saya buat macam ni, saya macam ni, bila saya tengok kelemahan yang ada. Tapi yang paling penting, sutradara berpuas hati dengan apa yang saya buat, itu yang paling penting. Jadi bila sutradara kata, okay, dia happy, so bila saya tak puas, saya akan minta lagi. Saya tak malu untuk nak selalu minta untuk, macam kalau nak buat lebih daripada one take dan sebagainya, saya tak malu untuk nak request. Sebab tak perlu malu pun. In fact, sampai hari ni saya masih berguru, saya masih belajar dengan yang Sifu, dengan Ibu Fazanawi. Saya sentiasa nak explore acting, saya sentiasa nak belajar sebab banyak lagi benda yang harus dipelajari. Thank you. Alright, terima kasih. Thank you so much for sharing that. Okay, so kita ada soalan lagi? Yes, definitely. Okay, saya nak wafat dari Taran. Hai, tanya untuk lakonan yang mahal. Untuk Abang Sarul, saya nak tanya Ilah dengan Panas, yang lebih panas berbanding dengan yang pernah Abang lakonkan sebelum ini. Mungkin untuk kali ini Anda tak berbincang dengan isteri dulu ke sebenarnya, atau ada apa yang dinasihatkan isteri ke? Jangan lebih ke macam mana? Komen? Tak adalah, isteri saya memahami apa yang saya lakukan. Dan apa saya pun nampak tu yang kedua. So ada few tu cakap yes, dia keluarga dia faham lah, senang cerita dia faham. Tak perlu kita nak panjangkan benda ni sebab ini kita buat secara profesional macam Masya cakap tadi kan. So tak ada orang kata mengaitkan isu-isu peribadi saya untuk lakonan saya. Itu saja. Terima kasih. Okay, I think the actors pun dah orang kata they solidified the part yang professionalism is doing the set outside they are as they are. Itu paling mudah kita nak sum up in words lah. Okay, so boleh teruskan. Hai Metro, nak tanya awak antara tonggak utama untuk cerita ni kan. Jadi dan awak kali ni awak curang kepada suami. Bagaimana you menghidupkan karakter bercinta dengan anak ikan, lelaki lebih muda daripada you kan. Bagaimana ada experience ke, ada bertanya ke, you know, saya pun nak tahu ada experience ke, macam tu. You boleh share sikit. Thank you Najib. Okay, to be honest, saya tidak pernah melalui perkara itu. Saya pun tidak dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai anak ikan. Dan memang saya totally macam blur. Macam mana saya nak buat research pasal karakter saya ni. Saya memang blur gila. Sebab kawan-kawan saya pun tak ada anak yang ada anak ikan. Jadi macam saya tak tahu macam mana nak portray untuk nampakkan real. Jadi saya berbincang dengan pengarah saya, macam mana kita nak tunjuk dia betul-betul dating Safia. Dia kata okey, kalau sebab dia nak nampakkan saya berumur macam 40 lebih. Saya baru 30-an. Jadi saya kena dress up macam dating. Kena dress up macam labuci dan sebagainya. Jadi untuk karakter-karakter yang macam ada anak ikan tu, kita selalu berbincang dengan pengarah dan pengarah akan bagi input tu, macam ni, you buat macam ni, you buat macam ni. Pengarah yang akan suggest macam mana nak buat. Dan to be honest, saya nervous juga berlakon dalam cerita ni. Bukan nervous sebab takut kecaman JNM tadi, bukan. Tapi nervous kalau saya tak sampai. Nervous kalau karakter tu saya tak jadikan dia asli, jadi nampak natural. Jadi kadang-kadang macam first day saya shoot dengan my husband sendiri, saya macam kenapa nervous ni dengan husband sendiri kan. Macam mana ni kan. Sebab ada juga saya kena kasar dengan dia dalam cerita tu. Sebab kita kat luar, oh tak apalah, ini Safia, ini bukan Fasha Sanda, macam tu. So I memang enjoyed so much playing this character. And I really hope penonton akan lebih membuka minda pada benda yang lebih positif. Dan it's about time untuk kita macam loose sikit lah, macam boleh berkarya. Sebab saya tahu karya-karya Malaysia mampu pergi jauh. Saya yakin. Thank you. Thank you so much, Masya, for sharing with us again. Kongsikan. It's good to know that, you know, walaupun definitely tidak pernah melalui pengalaman seperti itu, tapi to carry such a watak, it's really amazing to see sebenarnya. Kan? Okay, so do we have any more questions before we proceed dengan photo session kita? So kalau nak tanya lagi. Tak ada. Oh, betul? Confirm? Saya nak bompak lagi ke? Nak bompak director ke? Ada
Alright, so no more questions from the floor. Anyone else for media ataupun daripada pengunjung-pengunjung kita pada hari ini yang ada? If you nak ask any question, this is the best time to ask. Okay, kalau tak ada, we're gonna proceed straight away. Okay. Oh, itu kena tanya Dinesh. Okay, season 2, director, boleh ke kita in plans ke, nak ada dibincangkan ke? Saya tak boleh beri jawapan, kena tanya bos-bos. Bos-bos kena tanya. Jawapan ada pada Because soalan tu awal-awal tadi. Tapi kita tahu ICE ada lagi 3 lagi production coming up. Okay, but anyways everyone, terima kasih banyak-banyak, and that wraps up our amazing session ini. So kita akan terus ke sesi bergambar. So let's invite the cast semua, tetapi ke depan, but make sure bawa